kita mendapat keberkahan menghadiri majlis ilmu. Sama-sama kita menjaga adab-adab kita yang zahir maupun yang batin di dalam majlis ilmu, kerana majlis ilmu ini adalah merupakan suatu majlis, satu perhimpunan yang sangat-sangat mulia dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu wajiblah bagi diri kita bersungguh-sungguh menjaga adab dan akhlak kita, kerana kelakuan kita di dalam majlis ilmu ini zahir dan batin dipandang, dilihat, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah sambungan kitab Munyatul Musalli, muka surat berapa? 17. Ada yang tanda tak saya punya kitab hari tu? 55. Saya punya kitab 55. Hari tu saya ada minta tolong tandakan kitab. Bumi tadi berapa? 17. Sama tak? Tengok sekejap Perenggan berapa? Cara sembahyang. Betul, cara sembahyang. Betul, 17. Muka surat 17. Bukan 55. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelum tu firman Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Apa arti firman Allah Subhanahu wa taala, dan dirikan olehmu, yakni wahai hamba-hamba Allah yang mukallaf, hamba-hamba Allah yang mukallaf, makna yang telah diberatkan hukum Allah. Siapa tu mukallaf? Mereka yang ada pada dirinya 4 syarat. Berakal yang pertamanya, baligh yang keduanya, yang ketiganya sampai seruan agama pada dirinya, dan yang keempat dia boleh mendengar ataupun dia boleh melihat. Maka mana-mana hamba Allah yang berhimpun pada dirinya 4 perkara itu, maka dia dipanggil mukallaf, orang yang diberatkan hukum Allah, orang yang diikat ataupun terikat dengan hukum hakam Allah. Orang-orang yang diberatkan oleh Allah untuk mematuhi hudud, makna batasan-batasan yang Allah perintahkan. Kita di dalam agama ni ada hudud, ada batasan-batasan. Agama Islam ni penuh dengan batasan. Perkataan kita ada batasan, penglihatan kita ada batasan, tutur kata kita ada batasan, gerak-geri kita ada batasan.
Siapa yang menentukan tu, siapa yang menetapkan batasan-batasan tu? Pencipta kita, yang kita sendiri beriman mengaku tiada Tuhan melainkan Dia, yang kita sendiri beriman Dia maha mengetahui segala perkara. Dengan sebab itulah wajib bagi setiap muslimin mukminin mengenal Tuhan, supaya kita boleh mentaati segala batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Tuhan tadi. Kalau sekadar kita mengetahui Tuhan itu bernama Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, tanpa kita mengenal siapakah Allah Ta'ala itu, nescaya kita akan menjadi hamba yang tidak patuh pada Tuhan. Mustahil di dalam diri kita ada perasaan takut, gerun, malu terhadap Tuhan yang bernama Allah tadi, kalau kita tidak memahami bagaimana sifat Dia. Sebab itu wajib mengenal Allah. Barang siapa mengenal Allah, maka timbullah di dalam hatinya ketakwaan, takut. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, takwa yang sebenar-benar ialah takwa yang terbit daripada hati yang mengenal Allah. Itu takwa, bukan di lidah. Takwa yang akan mendekatkan hamba kepada Allah adalah takwa yang terbit daripada dalam hatinya, hasil daripada faedah ilmu pengetahuannya terhadap Allah. Barang siapa yang mengenal Allah, maka di dalam hatinya akan rasa takut dan gerun kepada Allah. Ataupun kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, ketakwaan itu merupakan buah yang keluar, yang terbit daripada pokok yang bernama ilmu. Jadi ilmu khususnya ilmu akidah, khususnya ilmu tauhid di sisi akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Jadi mempelajari ilmu tauhid itu, mempelajari ilmu akidah itu, seumpama kita sedang menanam pohon, sedang menanam pokok. Maka daripada pokok tadi itu akan mengeluarkan buah yang namanya takwa. Jadi pada adatnya mustahil akan keluar buah kalau tidak ditanam pokoknya. Mustahil kita nak mendakwa di dalam hati kita ada rasa takut kepada Allah tanpa kita mempelajari ilmu yang bersangkut paut dengan Allah. Mustahil kita mengaku kita takut kepada Allah sedangkan kita tidak mahu menuntut ilmu tentang mengenal Allah Ta'ala seperti yang diijma'kan oleh ulama. Apa itu mengenal Allah? Mengetahui apakah sifat yang wajib, yang mustahil, yang harus bagi Allah. Jadi mustahil kalau kita mendakwa kita takut kepada Allah tapi kita tak pernah mengenal Allah. Jadi ketakwaan itu palsu, bohong, dusta. Bohong maknanya buah, kalau buah palsu, kerana buah yang tak ada pokok. Buah yang tak ada pokok ni buah palsu dah. Betul tak? Yang macam jual kat kedai RM2 dah. Kadang-kadang kita tengok atas meja dah, nampak macam betul, kunyah-kunyah melantun, rupanya plastik. Tapi nampak macam buah anggur sungguh dah. Rupanya plastik. Tu buah tak ada pokok, buah palsu. Maknanya ketakwaan dalam diri kita ni, kalau kita kata takwa tanpa belajar, palsu. Takwa yang sebenar-benar dihasil dengan ilmu, belajar. Bila dikenal Tuhan, dia akan gerun dengan Tuhan, dia akan malu dengan Tuhan, dia akan takut dengan Tuhan. Bila dia takut, malu, gerun, di situlah nanti dia akan menjadi hamba yang taat kepada Allah. Tak berani nak ingkar. Kalau Allah suruh dia buat, semata-mata buat. Kalau Allah larang, dia tinggalkan.
Kemudian apa yang Allah takdirkan atas dirinya diterima dengan lapang dada dia. Takut nak condemn, nak komplain. Sebab apa? Kenal sangat-sangat Tuhan tadi. Tak sama macam kita yang ketakwaannya di lidah. Sebab itu apabila Allah Ta'ala mentakdirkan sesuatu yang tidak bertepatan dengan keinginan nafsu kita, kita komplain macam-macam, kita bersangka jahat, bersangka buruk dengan Allah. Kenapa tu? Kerana dalam hati kita tidak ada ketakwaan, tak gerun dengan Tuhan. Sebab itulah ketakwaan itu hukumnya wajib. Takut kepada Allah itu hukumnya wajib. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya apa? Sembahyang. Dirikan olehmu akan sembahyang. Meskipun hamba Allah tadi orang yang paling kaya sekali, dia wajib menunaikan solat. Kalau dia takut kepada Allah, dia akan mendirikan sembahyang. Maksud mendirikan, hendaklah, dan dirikan, maksud dirikan ni dengan mana? Laksanakan solat tadi bertepatan dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya yang zahir maupun yang batin. Itu maksud dirikan. Bukan sekadar buat tanpa mengetahui apa syaratnya, apa rukunnya, apa alatnya, apa perkakasnya. Itu bukan solat yang disuruh oleh Allah. Solat yang disuruh oleh Allah dan Rasul adalah solat yang didirikan, dilaksanakan mengikut undang-undang sembahyang itu sendiri. Sembahyang ni dia ada undang-undang, ada peraturan. Kena suci daripada hadas besar, kena suci dari hadas kecil, kena betul tutup auratnya, kena masuk waktu dan sebagainya. Contohlah, itu undang-undang dia. Sebab tu takkan sah kita nak solat sebelum masuknya waktu, sebab dia ada undang-undang dia. Siapa yang tentukan undang-undang tadi? Allah. Allah. Jadi orang yang takut kepada Allah, dia akan usaha mendirikan solat yang mana melengkapi undang-undang tadi. Dia takut mendirikan solat yang melanggar undang-undang. Kerana apa? Di situ ada ancaman azab siksaan daripada Allah. Dia tak berani. Maka dia belajar bab solat, dia belajar perkara yang bersangkut paut dengan solat, kerana takut terlanggar undang-undang tadi. Itu semua daripada takut tadi dah. Daripada takwa tadi. Dia takkan mendirikan solat mengikut kehendak hawa nafsu dia, sebab dia takut pada Tuhan. Itu kata taat tadi. Nampak tak? Allah dah janjikan orang yang solatnya tidak sah, solatnya tak diterima kerana ada kesalahan-kesalahan ataupun kesilapan, maka dia dijanjikan azab siksaan nanti di hari kiamat. Maka dia takut dengan Allah, dia gerun dengan ancaman Allah, maka dia berusaha belajar, ambil tahu tentang solat yang bagaimana yang disuruh oleh Allah. Mudah-mudahan apabila dia mendirikan solat dengan ilmu pengetahuan dia tadi, harap-harap solatnya diterima oleh Allah. Barulah padan patut dengan doa yang kita minta selepas daripada solat tadi. Bila kita selesai solat, kita minta Allah terima. Itu di antara perkara yang mesti ada dalam hati kita. Harap Allah terima solat kita. Walaupun kita tahu solat kita tak sempurna dan takkan pernah sempurna, tapi harap Allah terima, takut Allah tolak sembahyang kita. Mesti ada perasaan macam tu. Setiap kali solat mesti ada harap, ya Allah, mudah-mudahan kau terimalah solat aku. Janganlah kau tolak solat aku. Tapi dengan syarat kita telah berusaha bersungguh-sungguh mendirikan solat seperti yang diperintahkan, iaitu cukup syarat dan rukun. Hatinya bersih, hatinya ikhlas, hatinya tidak ada penyakit, kemudian akidahnya betul, rukun qaulinya betul, rukun fi'linya betul, syarat-syarat sah sembahyang ada pada diri dia. Maka barulah layak nak doa, nak minta Allah terima. Ni tiba-tiba kita buat tanpa ilmu pengetahuan. Mandi wajibnya entah bagaimana, ambil wuduknya entah bagaimana, pakaian yang dipakai entah suci ataupun tidak daripada najis.
Kemudian hatinya ada ikhlas ataupun tidak, ada khusyuk ataupun tidak, rukun qaulinya, rukun bacaannya entah betul entah tidak. Rukun qauli baca dalam hati, rukun qauli baca tidak mendengarkan suara. Tiba-tiba selepas solat minta, ya Allah terimalah solat. Ini mustahil. Ini mustahil kerana cara pelaksanaannya dah salah. Bagaimana nak minta Allah terima? Yang kata ulama, ini angan-angan. Kita ditipu oleh nafsu kita, merasakan amalan kita dah diterima oleh Allah, padahal cara melaksanakannya itu melanggar undang-undang. Kenapa boleh langgar undang-undang tadi? Kerana tak tahu. Kenapa tak tahu? Tak nak belajar. Itu jawapan dia. Sebab barang siapa belajar, insya-Allah dia tahu. Dia belajar, dia bersungguh, dia istiqamah, insya-Allah lambat cepat dia tahu. Kenapa Allah Ta'ala suruh kita sembahyang? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kerana sembahyang ni, bahawasanya sembahyang itu menegahkan, makna hakikat yang menegah diri hamba tu tadi daripada kejahatan dan pekerjaan yang mungkar adalah pada hakikatnya Allah lah yang menegah, bukan solat. Yang menegah hamba daripada membuat perkara yang keji, yang mungkar tadi adalah Allah. Tapi solat tu sebagai asbab dia, sebagai usaha dia. Maka kalau kita nak menjadi hamba yang bersih daripada perbuatan keji dan mungkar, kejahatan. Apa maksud kejahatan di sini? Kemaksiatan anggota yang zahir dan kemaksiatan anggota yang batin. Dua-dua tu ada maksiatnya. Kelakuan zahir kita ni ada kekejian, kecelaan, kejahatan. Begitulah juga hati kita ni pun ada kelakuan yang baik, yang tidak baik. Maka di antara faedah yang Allah janjikan bagi orang yang mendirikan solat dengan sebenar-benar tadi, Allah akan bantu dia, Allah akan beri taufik kepada dia untuk meninggalkan perkara yang keji, zahir maupun batin. Mulutnya jadi baik, mulutnya tak akan cakap benda kotor, lidahnya tak akan cakap benda yang dibenci oleh Allah, telinganya tidak akan mendengar benda haram, matanya tak akan tengok benda haram, tangannya tak akan mengambil hak orang, tangannya tidak akan memukul orang tanpa dibenarkan oleh syarak, kakinya tidak akan melangkah ke tempat yang haram ataupun melangkah dengan niat yang haram. Kemudian dalam hatinya tidak ada penyakit dendam. Dendam ni sifat kotor. Sifat yang Allah benci bila ada dalam hati. Jadi dendam ni kalau ada dalam hati, wajib kita buang. Di antara cara nak mudah buang dendam ni, betulkan sembahyang kita. Betulkan sembahyang, insya-Allah Allah akan tolong kita buang penyakit-penyakit hati. Dendam, iri hati, hasad dengki, ujub, riak, takabur, cintakan dunia, bencikan akhirat, takutkan mati. Itu semua sifat kecelaan lah. Jadi bagi orang yang sembahyangnya sempurna, takkan ada benda-benda itu dalam diri dia. Maka jadilah dia hamba yang baik, yang bersih zahir dan batin. Contohnya dia tu Nabi SAW. Itulah dia contohnya. Ada lagi contoh-contoh yang lain, tapi itulah contoh yang dah dijamin oleh Allah. Tengok akhlak Nabi, zahirnya, batinnya bagaimana. Nabi pemaaf walaupun orang buat macam-macam pada dia. Betul? Tu akhlak dia. Dalam hati Nabi tak ada dendam, dalam hati Nabi tak ada dengki, dalam hati Nabi tidak ada bersangka-sangka jahat pada orang lain. Kerana benda-benda tu keji, benda tu mungkar, benda tu jahat. Kita kena ada azam, kena ada niat, kena ada impian, kena ada azam nak memiliki akhlak yang baik zahir dan mesti kena ada.
Di antara caranya kena baiki sembahyang. Sebab itulah sembahyang ni diwajibkan atas semua orang. Dia pencuri, dia kena sembahyang. Dia seorang pencuri, dia kena sembahyang. Tapi pastikan sembahyangnya betul. Insya-Allah dengan pertolongan Allah dia akan berhenti daripada perbuatan buruk. Dia mencuri. Orang yang mendedahkan aurat, dia kena sembahyang, tapi pastikan sembahyangnya itu sembahyang yang sebenar. Insya-Allah sampai satu ketika dia tidak akan selesa dengan perbuatan yang mendedahkan aurat. Faedah dari solat tadi dah. Ini masalahnya solat tapi tak belajar. Solat tapi tak nak belajar tentang solat. Tak tahu apa syarat, apa rukun zahir dan batin. Bagaimana kita nak dapat faedah daripada solat itu? Sebab itu solat waktu buat maksiat macam biasa. Lepas solat mengumpat, baik laki baik perempuan. Lepas solat duduk kedai kopi, kalau laki-laki mengumpat, cerita tentang keburukan, kedosaan, kemaksiatan orang lain. Dalam hati ada dengki, tak boleh tengok orang lain dapat nikmat kesenangan. Waktu solat orang perempuan pun begitu. Lepas solat dedah aurat, lepas solat free hair balik. Yang laki-laki lepas solat pakai sebelah pendek balik. Makna tak padat tu. Kenapa jadi macam tu sedangkan dia solat? Mesti ada kesalahan dalam sembahyang. Mesti ada. Jadi kita boleh semak diri kita. Kenapa mulut aku ni suka cakap benda kotor lagi? Aku solat, tapi kenapa mulut aku ni suka cakap benda kotor? Kenapa jari aku ni suka tulis benda-benda yang Allah haramkan? Kenapa mata aku suka tengok benda haram? Kenapa telinga aku suka dengar keaiban orang? Sepatutnya benda ni tak ada pada diri aku yang sembahyang. Semak balik, cek balik sembahyang kita. Boleh jadi akidahnya salah, boleh jadi niatnya salah. Tengok balik tengok balik. Tu yang kita belajar ni. Belajar ni sebab apa? Nak semak balik amalan kita. Bukan kata kita tak sembahyang. Sembahyang. Nak semak balik, betul ke cara kita sembahyang yang dah puluh tahun ni? Dah puluh tahun sembahyang ni, tapi tak boleh berhenti daripada benda-benda keji ni. Semakin dekat dah dengan liang lahat kita ni, tapi tak boleh berhenti daripada dengki, dendam dan sebagainya lagi. Macam mana ni? Patut kena ada risau. Kena ada risau dalam hati kita. Baik. Maka orang yang mendirikan sembahyang seperti yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, menegahkan dia sembahyangnya daripada mengerjakan yang demikian itu, daripada segala pekerjaan yang jahat-jahat. Itu jaminan Allah. Yang baru masuk kelas muka surat 17, kitab Muniyatul Musalli, muka surat 17. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Hendaklah kamu sembahyang bagaimana? Seperti barang yang kamu lihat akan daku sembahyang. Kita ni lihat ke Nabi sembahyang? Siapa sini pernah tengok Nabi sembahyang macam mana? Kita tak pernah tengok dah. Jadi ulama mentafsirkan hadis ni, sallu kama raaitumuni usalli, hendaklah kamu sembahyang seperti barang yang kamu ketahui. Seperti barang yang kamu ketahui akan aku sembahyang. Kita tahu daripada mana cara Nabi sembahyang? Daripada ulama. Sebab tu kena pakai ulama. Jangan tolak ulama, kena pakai ulama. Sebab tu kena bermadhab. Kita ni nak tahu tentang solat, tu Imam Syafi'i ajar dah. Imam Syafi'i dah ajar dah. Imam Syafi'i dah keluarkan ilmu-ilmu yang sangkut paut dengan solat daripada Al-Quran. Imam Syafi'i dah keluarkan hukum hakam tentang solat daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menuliskan bagaimana tata cara solat yang sepatutnya seperti yang didapati, diperolehi daripada Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Ini tiba-tiba kita nak tolak Imam Syafi'i, tak nak bermazhab.
Tapi nak pakai Quran dan hadis, siapa kita nak mengeluarkan hukum hakam sembahyang daripada Quran dan hadis itu? Siapa kita? Kita tak cukup alat. Jadi ulama lah. Ulama ni dia tukang ni, yang nak memproses Al-Quran dan hadis tadi, sehingga kita orang awam ni dapat beramal dengan Quran dan hadis. Baru kita boleh beramal dengan Quran dan hadis apabila mengikut ulama. Contoh, saya kata saya tak nak pakai ulama, saya nak pakai Quran dan hadis. Baik, bak datang Quran, bawa datang hadis. Saya kena cari sendiri cara solat, cara puasa, cara nikah kahwin dan sebagainya, cara muamalah dan sebagainya. Saya kena cari sendiri daripada Al-Quran. Dah saya kata saya nak ikut Quran, saya tak nak pakai ulama. Faham tak? Orang yang nak pakai Quran dan hadis ni, dia tak nak pakai ulama. Maksudnya dia tu sendiri mesti kena ada ilmu untuk mengeluarkan hukum hakam yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis. Tak boleh dengar cakap orang lain. Ni masalahnya Imam Syafi'i dia tolak, tapi dia pakai perkataan orang lah. Ni masalah. Kenapa mesti nak pakai perkataan orang lain? Tuan-tuan faham tak? Dia tolak Imam Syafi'i, tapi dia masih juga pakai orang lain, sipolan yang lain. Kenapa tak direct Quran dan hadis? Kenapa nak pakai sipolan juga? Sipolan tu sama juga ulama manusia macam Imam Syafi'i. Tapi nak bandingkan sipolan ni dengan Al-Imam Syafi'i ni, siapa yang dah diangkat oleh ulama sedunia ni yang menjadi mujtahid? Nampak tak tu? Inilah ketidakcerdikan ketidakcerdikan mereka-mereka yang menolak ulama dengan alasan nak pakai Quran dan hadis sahaja. Faham baik-baik? Jadi hendaklah kamu solat seperti mana yang kamu ketahui akan aku solat. Jadi kita nak tahu macam mana tentang cara Nabi solat, ngajilah fiqh Syafi'i. Dah kita bermazhab Syafi'i, betul? Ada yang kat sini tolak mazhab? Ada? Ni kerubung ni ada orang tolak mazhab? Kukutlah. Ada? Ke ada yang jenis gitu datang ajar sini, ada? Kalau ada belangkungkan kepala dia. Sungguh? Majoriti penduduk Malaysia ni bermazhab. Majoriti. Tiba-tiba dia golongan sedikit ni nak mengajak yang majoriti tadi meninggalkan mazhab. Tu jahat tak jahat puak-puak ni. Sebab tu jangan panggil tuan-tuan. Jangan panggil. Yang panggil 2 kali 5 kena belangkung juga. Sebab dia tak reti. Sebab dia tak reti. Punah ganah lah orang jadi. Orang dah elok beramal, elok-elok bermazhab, dia datang kemudian tak payah bermazhab. Nak sembahyang boleh campur-campur, asalkan ada ulama cakap boleh pakai. Jangan jangan buat macam tu. Tapi fiqh Syafi'i lah, janganlah kalau nak belajar Hanafi Hambali. Kita bukan mazhab Hanafi Hambali sini. Bukan kata Hanafi Hambali Maliki salah, dah. Bukan tempatnya di sini. Mereka di sebelah-sebelah sana tu, timur tengah tu, belah tu dia orang Hanafi Hambali Maliki. Kita di sini Asia Tenggara ni Syafi'i, ngaji mereka Syafi'i. Ini kalau nak ngaji 4 mazhab, rukun sembahyang yang sisi mazhab Syafi'i pun tak tahu. Kalau nak belajar fiqh Hanafi Hambali, apa tu kita jadi bengong, kita yang jadi gelong. Sembahyang campur-campur, jangan.
Tutup guru kita, ulama-ulama dulu tak ada buat kerja macam tu. Hati-hati kita orang awam ni. Orang awam ni di penyakit dia suka dengar penceramah sedap. Orang awam ni penyakit dia suka dengar penceramah sedap. Dia kata sedap ni. Sedap. Dia nak sedap, bukan nak betul, dia nak sedap. Kalau tak sedap, tapi dia ngajar sedap, tak apalah, sesat pun sesat lah, asalkan sedap dia mengajar. Tu orang kita. Tak faham juga, tak tahu. Begitu. Allah Akbar. Tu kata nampak tak tu? Cari ilmu yang nak pakai untuk ibadat dia pun macam-macam fitnah dah ada. Ni belum cerita ibadat lagi, sedang cari ilmu pun dah terkena dah. Imam Ghazali kata ibadat ni bukan benda main-main. Perjalanan yang sangat menakutkan ibadat, sangat berbahaya, salah langkah, na'udzubillah. Sebab tu kita kena sungguh-sungguh ngaji betul-betul, pastikan guru yang mengajar kita tu akidahnya betul, fiqh, syariatnya betul. Jangan main sedap aja tuan-tuan. Jangan main sedap aja. Tu orang kampung itu. Orang kampung, orang awam lah. Sembahyang seperti mana yang kamu tahu ke sembahyang? Nak tahu menafi sembahyang macam mana? Ngaji fiqh Syafi'i. Daripada situ nanti akan dihuraikan bagaimana cara Nabi sembahyang, apa yang perlu kita kena buat, apa yang kita tak boleh buat, apa yang makruh dalam solat. Nabi sembahyang macam mana, Nabi baca macam mana, Nabi rukuk macam mana, Nabi i'tidal macam mana. Itu dalam fiqh dah. Sebab tu kena ngaji fiqh. Sebab tu hukum belajar fiqh ni fardu ain. Fardu ain. Bukan fardu kifayah, fardu ain. Walaupun kita orang yang berhijrah tadi, yang dah nak mula buat ibadat ni, walaupun umur kita dah 80 tahun, walaupun umur kita 80 tahun, kena ngaji juga fardu ain. Bukan mentang-mentang kita dah taubat, kita nak taubat dah umur kita 80, kita terus pulun buat ibadat, tak belajar agama. Jangan, kena mengaji juga. Kena mengaji kat mana-mana pun kena mengaji fardu ain, fiqh hanya, supaya kita tahu bagaimana cara nak solat, apa bahan-bahan yang kena ada, apa benda-benda yang kalau kita buat dalam solat kita batal, tak diterima oleh Allah, ataupun perbuatannya sah tapi tak layak dapat pahala. Sembahyang ni kadang-kadang Allah tak terima langsung, kadang-kadang sembahyangnya sah tapi tak layak nak dapat pahala. Ada sebab-sebab dia tu. Mengaji nanti tahulah. Maka hendaklah kita mengikut akan yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas jalan yang kita ambil daripada ulama umat ini. Nampak tak tu? Kena ambil daripada ulama lah. Al-Imam Syafi'i dia lebih reti daripada kita ni tentang Quran dan hadis. Kenapa nak tolak Imam Syafi'i? Imam Syafi'i tak pandai Quran, Imam Syafi'i tak reti Quran, Imam Syafi'i tak ada ilmu tentang Quran, Imam Syafi'i tak pandai ilmu tafsir, Imam Syafi'i tak pandai ilmu hadis ke? Jadi bila kita menolak Imam Syafi'i, seolah-olah macam Imam Syafi'i itu tidak berpegang dengan Quran dan hadis. Nampak tak? Kita kata kita nak pakai Quran hadis, tak nak pakai Imam mazhab ni, Imam Syafi'i tak nak pakai. Dah kenapa Imam Syafi'i tak pakai Quran hadis ke yang kau nak tolak dia tu? Dia pakai surat khabar Imam Syafi'i tu. Ajar kita sembahyang, puasa, nikah, kahwin dan sebagainya, dirujuk mana? Surat khabar. Biarlah cerdik sikit kepala otak kita. Geram tuan-tuan. Tu nama menghina, tu menghina. Ilmu kau setara ke dengan ilmu Imam Syafi'i itu yang kau nak pelekeh. Kau kata Imam Syafi'i tak boleh nak dibuat rujukan, tak boleh nak buat ikutan. Mujtahid.
Allah, tak sedar ke diri. Baru ngaji 5-6 tahun dah pelekeh ulama dulu-dulu. Itu nama tak ada adab. Fahaman yang mengajak kita supaya tidak berakhlak, tidak hormat ulama dulu-dulu. Baru ngaji 7-8 tahun berasa lebih pandai bijak daripada Imam Syafi'i lebih. Boleh nak tolak Imam Syafi'i tu, nak pakai Quran hadis sendiri boleh, dengan syarat ilmu mesti setaraf dengan Imam Syafi'i dan imam-imam 4 yang lain. Kena setaraf ilmu. Kalau Imam Syafi'i itu mahir 20-30 ilmu, kita kena mahir 20-30 ilmu. Mahir bukan tahu je, bukan tahu cakap Arab je, mahir segala ilmu tu. Boleh karang kita. Boleh? Tak boleh. Tak boleh. Kena ikutlah Al-Imam Syafi'i. Jangan tolak mazhab, tuan-tuan. Kita ni kena bermazhab, wajib bermazhab. Kalau ada tu guru, ustaz, ustazah, penceramah mana-mana pun turun daripada langit meskipun dia kata tak perlu nak bermazhab, itu sesat itu. Jangan ikut, tuan-tuan. Walaupun dia ceramah sampai meleleh, radio dengar punya sedap, jangan ikut. Tengah-tengah dia ceramah tu suruh dia berhenti. Tuan, waktu dah habis. Tempat tuan tidak ada di sini. Minta maaf lah. Kami tak terima orang-orang macam ni dia datang ceramah sini, duk pelik-pelik. Dia macam tu je ubah dia, tuan-tuan. Jangan bagi laluan dah. Kemudian katanya Musanai lagi, atas jalan yang kita ambil daripada ulama umat ini yang dahulu dan yang kemudian seperti yang disebut di dalam kutub, yakni dalam kitab-kitab mereka itu ulama silam, ulama dulu-dulu, radhiyallahu ta'ala anhum, ialah yang dinamakan dan yang dibilangkan daripada orang yang mendirikan sembahyang dan memeliharakan dia sembahyang. Jadi apabila seseorang itu melaksanakan solat, mengikut ilmu yang telah diajarkan oleh ulama tadi, sehingga dia mengetahui syarat-syarat, rukun-rukun yang zahir dan yang batinnya, segala perkara yang bersangkut paut dengan perbuatannya daripada awal hingga ke akhir, barulah dia dipanggil orang yang mendirikan sembahyang. Baru masuk dalam kata orang yang mendirikan solat yang disuruh oleh Allah. Kalau kita solat tanpa ilmu pengetahuan, solat kita itu bukan solat yang disuruh oleh Allah. Allah tak suruh solat dengan jahil. Allah tak suruh dirikan solat dengan jahil. Allah suruh dirikan solat dengan ilmu pengetahuan. Maksudnya kalau kita solat tanpa ambil tahu tentang ilmu tentang solat, maknanya solat yang kita dirikan itu bukan solat yang Allah suruh. Allah tak suruh solat tanpa ilmu. Baik, rupa sembahyang. Kemudian maka adalah bagi sembahyang itu adalah baginya rupa yang zahir yang sempurna. Jadi yang namanya sembahyang ni, dia ada rupa yang zahir, yang boleh kita tengok, yang boleh kita nampak. Tu rupa zahir sembahyang. Rupa zahir sembahyang. Maka iaitu rupa zahir yang sempurna. Syarat, makna syarat sah semayang. Nak semayang ni ada syarat-syarat, ada syarat wajib. Kalau tak cukup syarat tu, tak wajib solat. Contohnya dia tak balik. Tak balik, tak cukup syarat wajib. Sebab tu budak tak balik lagi, tak wajib sembahyang, tapi wajib ibu bapa suruh sembahyang. Anak-anak kita tu yang dah mumayyiz tu, yang dah gerti coklat mana, tai ayam mana, mumayyiz tahu. Dia dah boleh beza mana coklat, mana tai ayam. Mumayyiz, dia dah boleh beza, dah cerdik lah. Kalau bagi tai ayam, bagi coklat, dia akan ambil coklat. Dia tak ambil tai ayam, dia kata tai. Tapi kalau tak mumayyiz lagi, dua-dua dia sebab dia.
Sebab warna lebih kurang. Diingatkan coklat dulu dah, itu tak mumayyiz lagi. Mumayyiz ni dia dah cerdik. Ada orang kata tanda-tanda mumayyiz dah boleh basuh berak sendiri. Tapi dia tak keluar mani lagi, tak keluar haid lagi. Dia baru cerdik, dia cerdik, tapi tak keluar mani, tak keluar haid lagi. Itu mumayyiz. Maka wajib bagi ibu dan bapa ataupun wali dia, datuk dia ke contohnya, ataupun pak saudara dia, menyuruh dia semayang setiap waktu. Wajib suruh. Walaupun dia tak solat, dia tak dosa. Kita tak suruh dia solat, kita berdosa. Ini pun satu ni. Ini suatu maksudnya di antara perbuatan yang ramai di kalangan ibu bapa yang cuai, yang leka, yang tak ambil peduli tentang benda ni. Jadi kena ta'awanu, tolong menolong. Suami kalau dia ada kat rumah, bapa bila ada kat rumah, setiap waktu masuk semayang, masuk waktu semayang, dia kena, Mamat, dolah mayang zo. Baiklah pak, baiklah ayah. Dia pergi bawa olok-olok ambil wudu, dia lari dah ke mana. Tu tak apa. Kita ni tak suruh berdosa. Anak kita tadi dia lagi, dia tak dosa sebab dia tak wajib lagi. Cuma nak mendidik, nak membiasakan dia dengan solat daripada umurnya 7 tahun tu suruh solat, 8 tahun, 7 tahun 365 hari tu hari-hari azan kan kat telinga dia. Semayang. Insya-Allah nanti bila dah sampai akil balik, mudahlah dia nak umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Laki-laki kadang-kadang umur lambat sikit nak balik, 12 baru, 13 baru. Jadi 300 tahun 300 hari kalikanlah 365 hari, kalikan dengan 4 tahun 5 tahun tu. Agak-agak berapa kali dah ingatan semayang dah dipantakkan dekat telinga dia. Nanti insya-Allah senanglah dia nak semayang bila dia dah balik. Ini dah jadi buluh betung dah. Suruh semayang, dia sepaknya kita balik. Dah jadi buluh betung nak suruh semayang, dia sepaknya kita balik. Kalau ngikut tu kira muju sangat lah tu. Tu kira buluh pelik lah tu. Jadi kalau suami tak ada, mak dia. Mak jangan asyik main handphone aja. Jangan sibuk up status, tengok status orang. Masuk waktu suruh anak kita semayang. Dah bapak dia tak ada. Bapak ni dia banyak duduk luar rumah. Sebab tu peranan nak mendidik anak ni, perangai akhlak anak ni kembali kepada ibu tadi. Sebab golibnya ibulah yang banyak masa dengan anak-anak di rumah. Bapak dia pergi keluar cik makan, cik nafkah betul. Gitu. Sebab itu ibu ni tugas dia jaga anak, didik anak tadi. Suami cari nafkah. Jadi ibu-ibu kena tolong tolong bapak tadi. Kita suami pun pesan dengan isteri kita, awak bila saya tak ada rumah jangan lupa ingat budak-budak semayang. Kena pesan kita pun. Besok kita tak pesan, bini kita berhujah dengan kita di hari kiamat. Awak tak suruh. Awak suruh masak aje. Awak tak suruh pun, saya suruh anak-anak semayang, awak tak cakap pun. Kena kita, kadang kita. Nampak tak tu? Jadi kena pakak-pakak lah, ta'awanu. Didik anak kita tu supaya membiasakan diri dengan dia kata malah lah nak suruh. Ini malah tak malah, ini hukum Allah. Ini hukum Tuhan. Jangan kata malah lah. Suruh pun bukan nak semayang. Allah tak paksa kita, makna yang nak memberi bekah orang tu. Seseorang tu, anak tu berubah tak berubah bukan kerja kita. Kerja kita bagi nasihat, ingatkan, marahkan. Itu tugasan kita. Kita tak boleh mengubah orang. Jangan sebab anak kita tak semayang sekali dua kita suruh, lepas tu dah langsung kita diamkan. Lagi seronok lah dia. Pakak-pakak ambil perhatian tentang solat ni. Anak-anak kita besok kalau tak solat, apa kita nak ambil faedah daripada dia tu?
Sebab tu kena ingatkan semayang. Walaupun dia belum balik lagi, wajib ibu bapa mengingatkan dia solat setiap 5 waktu. 5 waktu. Masuk zuhur kena suruh dia semayang, asar kena suruh dia semayang, maghrib kena suruh dia semayang, isyak kena suruh dia semayang, subuh kena semayang, kena suruh dia semayang. Begitulah caranya, tuntutan syaraknya. Itu jadi syarat-syarat semayang tadi, syarat-syarat wajib, syarat-syarat sah diibaratkan seperti roh. Seperti roh. Kalau tubuh badan ni, kalau sembahyang yang ni diibaratkan seperti tubuh badan orang, syarat-syarat tu tadi ibaratnya seperti roh. Apa jadi manusia tak ada roh? Mati dah dia. Macam itulah tadi kalau nak sembahyang tanpa ikut syarat tak ada faedah lah sembahyang kita tu. Sembahyang tapi tak cukup syarat, tak ada faedah lah. Macam manusia tak ada roh, tak ada faedah, nak buat apa lagi? Tanam aja dah. Buat apa simpan? Sebaik apa pun, sesayang apa pun bini kita kepada kita, sanggup dia tak tidur malam-malam tolong jaga nyamuk, takut laki kena gigit dengan nyamuk. Punyalah sayangnya. Kita mati malang garang, terus dia telefon tu imam, "Mam, suami saya dah meninggal dunia. Besok nak minta kumis sebelum subuh boleh, Mam?" Cepat now, imam kata. Bukankah di antara perkara yang segera disunatkan cepat? Kena tanam mayat ni cepat, Mam. Jadi tanam laki saya ni sebelum subuh. Imam kata saya tak dapat lah. Besok kita orang pergi holiday, balik tengah hari, balik mungkin dalam pukul 10, 11 kot. Kira dalam pukul 10 lah. Oh ya ke, tak boleh cepat. Kalau macam tu lepas subuh lah. Tengok, tak ada dia nak simpan kita, tuan-tuan. Tak ada, maknanya kita dah tak boleh bagi duit dah. Apa nak simpan? Lainlah kita dah mati tu tekan-tekan perut kita keluar duit kat mulut, tu boleh jadi. Sebab tu sayang bini berpada-pada. Sayangkan bini berpada-pada. Sebab apa? Bila kita mati, dia suruh tanam cepat-cepat. Tak adanya dia nak simpan kita. Habis edah aku kahwin lain. Tak boleh percaya tuan-tuan perempuan. Dia kata, saya janji kalau awak mati saya tak kahwin lain. Dengar boleh tuan-tuan, percaya jangan. Elok macam orang lelaki-lelaki jujur. Orang lelaki jujur, saya kalau mati awak kahwin tak? Sekarang ni ada saya berasa nak kahwin, walaupun awak tak mati lagi. Tu jujur orang lelaki-lelaki. Awak ya tuan-tuan, jangan marah. Kemudian katanya Musani lagi, maka rukunnya semayang. Rukun semayang tu, rukun ada berapa syarat? Di sinilah kalau kita tak belajar. Kata tadi semayang ada syarat. Apa syarat dia? Macam mana kita nak buat tadi kalau kita tak ada ilmu, tak belajar? Mana kita nak tahu syarat tadi? Silap-silap kita solat dalam keadaan tak ada syarat, tak cukup syarat barangkali. Jadi disuruh belajar tu, belajar fiqah ni jadi fardu ain, sebab nak tahu benda-benda ni lah, pekakah-pekakah dalam semayang ni tadi. Syaratnya ada berapa? 5 ke? 7 ke? 3 ke? Supaya aku nak buat ni, aku nak dapatkan syarat-syarat ni, barulah semayang aku nanti diterima oleh Allah. Itu tujuan belajar. Tapi kalau kita tak nak belajar, mana kita nak tahu syarat tadi? Apa syaratnya? Ada berapa syaratnya? Dah semayang kita macam mana? Tiru-tiru orang. Tengok orang berdiri, kita berdiri. Tengok orang bongkok, kita bongkok. Tengok orang sujud, kita sujud. Macam tu. Tu semayang tiru-tiru namanya. Tak sah semayang tiru-tiru. Walaupun kebetulan cara buatnya nampak macam orang ada ilmu semayang. Walaupun pada zahirnya nampak macam dia betul-betul orang diri semayang, rupa-rupanya cetak rompak je, dia tiru. Sambil-sambil semayang dijeling orang sebelah. Orang sebelah buat apa? Rukuk yang harum. Bangun. Itu yang untuk imam bangun rakaat kelima pun dia bangun tu. Tu imam bangun rakaat kelima, dia pun bangun ikut tu imam. Tu
Kalau dia belajar, dia tak akan buat macam tu. Ni Tok Imam rakaat kelima. Rakaat kelima ni dah lebih asar 4 rakaat. Tak ada dengar lagi fatwa duk kata 5 rakaat akhir zaman ni. Orang yang tahu dia akan tunggu Tok Imam dalam tahiyat akhir. Orang tak tahu pakat-pakat ikut Tok Imam bangun rakaat kelima. Tok Imam semayang sah sebab dia bangun dalam keadaan dia terlupa, dia tak ingat, dia syak rakaat. Kita bangun dalam keadaan kita dah yakin 4 rakaat, siap genggam jari. Rakaat pertama genggam 1, rakaat kedua genggam sampai makna Tok Imam bangun ni dah genggam 4 jari, maknanya dah yakin ni 4 rakaat. Kenapa Tok Imam bangun ni? Bangun aja dah, batal semayang. Ramai tak yang buat macam tu? Biasa tak? Biasa? Ngaku je dah. Kita yang dah tahu ni pun bangun juga, tuan-tuan. Kita yang dah tahu ni pun kita sebab apa bangun? Takut ikan kawan-kawan tanya, kenapa kau tak bangun? Kita dah tahu, dah belajar. Kebetulan malam tadi tu baru ustaz tu cerita pasal tu. Ini pula berlaku pula kes tu. Kita nak beramal lah kita. Makna malam tadi ustaz kata kalau Tok Imam dah cukup dah terbangun lebih rakaat kelima, kita tak boleh bangun dah. Kita kena tunggu dalam tahiyat. Kita pun beramal lah. Tapi sambil-sambil kita duduk tahiyat tu, tengok kiri semua bangun, tengok kanan semua bangun. Tak boleh jadi ni. Kena bangun juga ni. Sekarang aku tak bangun kan, berapa ramai tanya aku ni kan ni. Kita pun bangun lah. Allah Akbar. Dah tahu pun berdiri juga. Menang yang tak tahu daripada tahu. Tak boleh tuan-tuan, kena tunggu dalam tahiyat sampai Tok Imam tu nanti bagi salam, tahiyat bagi salam sama-sama dengan Tok Imam. Macam tu cara dia. Bukan ikut Tok Imam rakaat kelima Tok Imam bangun kita ikut. Tok Imam bangun lagi rakaat ke-6 ikut lagi. Bukan dalam semayang, sampai ke rumah ikut Tok Imam. Tok Imam kata kena pergi mana? Ikut Tok Imam. Punya taat ni. Sebab tu kena tahu mana yang kita nak kena ikut imam ni, perbuatan yang mana kena ikut, perbuatan yang mana tak boleh ikut. Itulah disuruh belajar. Kalau main agak-agak, tiru-tiru, tu yang jadi macam tu sampai Tok Imam balik rumah pun kita ikut dia. Kemudian maka rukunnya seperti kepalanya dan badannya. Jadi rukun sembahyang dan apa? Dan rukun sembahyang tadi diibaratkan seperti kepalanya manusia, seperti kepala lah. Dan badan. Maksudnya orang yang solat tanpa mendirikan rukun-rukun sembahyang, maknanya dia manusia yang tidak ada kepala dan tak ada badan. Dah apa rukun sembahyang? Apa rukun sembahyang? Ada berapa rukun sembahyang? Entahlah. Tu suruh belajar mengaji. Dalam belajar fiqh nanti dia cerita rukun sembahyang ada bagian pertama begini. Mengaji tahu insya-Allah. Di dalam kitab ni ada ni kitab. Ini sembahyang jemaah 5-6 lapis saf. Bukan main rajin sembahyang jemaah. Mengaji pada ain tak mau. Ni banyak berlaku mana-mana surau masjid ni lapiil ni. Sembahyang jemaah 2-3 lapis. Bila Tok Imam kata pada jemaah, kejap lagi ni kita ada belajar bab solat ni, kitab solat, berderu keluar. Tinggal 3 orang ni. Tadi sembahyang jemaah tadi bukan main ramai ni. Waktu mengaji pada ain nak ajar tentang sembahyang, cabut lagi semua. Tak apa kalau yang cabut lari tadi dah alim tentang solat. Ni masalah yang cabut lari ni yang tak tahu lagi, yang tak belajar lagi, yang tak faham lagi apa syarat, apa rukun qauli, rukun fi'li, tak tahu lagi, masbuk muwafiq tak tahu lagi, cabut lagi tak nak mengaji. Lepas tu Tok Imam doa minta Allah terima sembahyang, kita amin agak belakang. Jangan mudah-mudah macam tu. Ibadah ni mahal tuan-tuan, bukan benda murah. Dan sunat ab'ad itu seperti anggotanya. Sunat ab'ad. Apa pula sunat ab'ad ni? Apa pula sunat ab'ad ni? Sunat ab'ad tu apa benda? Ada berapa sunat ab'ad?
pun ada dalam huraian akan datang insya-Allah. Dan sunat hai'ah itu sunat hai'ah pula. Apa beza sunat ab'ad dengan sunat hai'ah? Sunat hai'ah ada berapa pula? Jadi sunat hai'ah itu nak tahu nanti ikut kelas-kelas akan datang lah. Pagi ni tak nak bagi tahu semua. Nantilah sampai bab dia. Kalau bagi tahu nanti kan kuliah akan datang dah tak datang lagi. Dah tahu? Dah. Dan sunat hai'ah itu seperti segala bulu perhiasannya. Maksudnya sunat hai'ah ni banyak. Sunat hai'ah ni banyak tuan-tuan. Angkat tangan, tu angkat tangan waktu takbiratul ihram, angkat tangan waktu takbir intiqalat, baca surah selepas Fatihah, baca tasbih dalam rukuk sujud. Itu semua masuk dalam kata sunat hai'ah. Jadi sunat hai'ah ni banyak. Jadi macam mana pula kedudukan sunat hai'ah dalam sembahyang ni? Kata ulama, sunat hai'ah tadi macam bulu roma yang memperhiasi tubuh badan manusia. Kalau orang togel daripada atas ke bawah, tak ada bulu roma selai pun, lawa tak dia? Lawa. Tak ada rambut, tak ada bulu roma, tak ada janggut, tak ada semua. Macam ayam melepas kena proses tu lawa. Mana lawa? Jadi Allah jadikan bulu-bulu roma tu sebagai perhiasan tubuh badan kita manusia. Jadi kalau dalam solat, sunat hai'ah tadi diibaratkan seperti bulu-bulu yang menghiasi tubuh badan. Maksudnya orang yang solat meninggalkan sunat hai'ah ni, dia kata alah sunat je, buat apa nak buat. Sembahyang sah kalau tak buat. Ya sah, tapi kalau macam orang ibaratnya dia tak ada kening sebelah. Kening di sebelah je. Tak ada bulu perhiasan, togel macam tu. Mana lawa pula? Taknya lawa. Rambut tak ada, bulu roma tak ada, misai tak ada, janggut tak ada. Jadi jangan ditinggalkan. Walaupun sunat hai'ah, jangan ditinggalkan, sebab dialah yang akan memperhiaskan sembahyang tadi. Kan awal kitab ni hari itu dah bagi tahu sembahyang ni diibaratkan seperti hadiah yang nak diberi kepada raja. Mestilah cantik, mestilah terbaik, mestilah lawa. Takkan nak bagi raja hadiah yang maknanya yang tak baik, yang tak sempurna, yang tak berhias. Maknanya kita macam nak menghina kedudukan, kemuliaan, pangkat, darjat raja tadi dengan bagi hadiah yang murah-murah macam tu. Sebab tu dibuat perumpamaan supaya kita mudah faham. Maksud sembahyang ni bukan main-main. Seolah-olah hadiah hamba kepada Allah, padahal Allah tak berhajat pun. Allah tak berhajat pun dengan sembahyang kita. Allah tetap maha kuasa, maha hebat. Walaupun kita tak nak sembahyang, dia tidak berkehendak dan tidak berhajat kepada segala sesuatu. Allah menyuruh kita solat kerana Allah nak memberi kita faedah, bukan Allah nak tumpang faedah daripada sembahyang yang kita buat. Dia sempurna dah, dia tak berhajat pun kepada amal ibadah kita ni. Jadi dia suruh kita sembahyang kerana dia nak bagi faedah dengan kita. Nak bagi kita faedah, bukan untuk dia dapat faedah. Bukan maksud makin banyak kita sembahyang Tuhan bertambah kuasa, dah. Dia sempurna dah. Bila sempurna, tak bertambah, tak berkurang, itu sempurna. Kalau makin berkurang ataupun berubah-ubah, bertambah, itu menunjukkan tidak sempurna. Allah maha sempurna. Allah tak berkehendak, tak berhajat kepada apa yang diperintahkan dan apa yang dia ciptakan. Dia tak berhajat, dia tak ambil faedah. Faedah untuk kita hamba. Dan ada baginya sembahyang. Itu tadi rupa zahir. Itu tadi rupa zahir sembahyang. Maka kita kena cantikkanlah rupa zahir ni. Kena pastikan syaratnya cukup, rukunnya cukup, sunat ab'adnya ada, sunat hai'ahnya ada. Tu rupa zahir. Rupa zahir lawa dah. Dan ada baginya sembahyang rupa hakikat yang batin. Ni benda tak nampak, ini benda tak nampak. Ini yang kita biasa tak jaga ni.
Ini yang kita biasa tak jaga, tak ambil berat ni, sebab tak nampak. Sebab tak nampak. Dan tiada sempurna bagi sembahyang, dan tiada tamamnya, tamam maksud sempurnanya, melainkan dengan mendirikan ia musalli, ia orang sembahyang, dengan keduanya, yakni dengan kedua-duanya sekali. Maksudnya sembahyang kita tidak akan sempurna melainkan kena dirikan rupa zahir dan rupa batin. Barulah lengkap. Sebagai contohnya, satu tubuh yang ada roh dan berhias, baru sempurna. Jangan ambil berat zahir je. Maka ada pun rupa yang zahir itu, maka iaitu seperti berdiri. Berdiri nampak berdiri, itu rupa zahir. Dan takbir, tak kiralah takbiratul ihram ataupun takbir intiqalat, dan membaca Fatihah, itu rupa zahir. Dan rukuk, maknanya kalau berdiri tadi kena sempurnakan berdiri. Kena sempurnakan berdiri sembahyang tu. Bagi yang mampu berdiri, kena berdirilah semampunya. Jangan dia sihat boleh berdiri tapi saja-saja dia buat bongkok macam tu. Kena berdiri betul. Tegakkan, luruskan tulang belakang kita gitu. Bagi orang uzur lain. Sebab tu cara sembahyang orang uzur tak boleh disamakan dengan cara sembahyang orang sihat. Uzur tu pula ada macam-macam jenis. Sebab tu kita tak boleh nak tetapkan satu kaedah. Orang sakit nak sembahyang macam mana, mesti kena sembahyang macam ni, tak boleh. Sebab sakit tu macam-macam. Cuma kaedah yang ulama pesan, setiap apa perbuatan solat yang mampu kita buat, boleh buat, wajib buat macam biasa. Yang tak boleh buat baru isyarat. Yang tak boleh buat baru isyarat. Yang boleh buat kena buat macam biasa. Kadang-kadang dia tak boleh berdiri tapi dia boleh sujud. Maknanya dia kena sujud macam biasa, walaupun contoh di sembahyang atas kursi, sebab dia tak boleh berdiri, memang dia tak mampu nak berdiri, maka diharuskan. Tapi berdiri itu pula ada kata ulama, wajib berdiri sekadar kuasa. Makna wajib berdiri sekadar dia kuasa. Dia kuasa berapa minit berdiri? Dia kuasa berdiri 15 saat, wajib berdiri 15 saat dulu, kemudian baru duduk. Sebab duduk tadi dah hilang kekuasaan, dia dah tak boleh berdiri dah. Dia boleh berdiri 15 saat je, lepas tu tak boleh berdiri dah. Maka baru duduk. Bukan tiba-tiba bawa kursi sofa duduk terus. Dulu jarang tengok orang bawa kursi ni, tuan-tuan. Sekarang ni tunggu sikit hari lagi. Kalau sembahyang Jumaat tu, sah depan tu sofa ada, kursi ada, kursi rotan ada. Nak cerita bermudah-mudah, tiru-tiru orang, lengoh-lengoh pun duduk atas kursi juga. Padahal dia mampu berdiri, tapi dah terikut-ikut orang. Duduk. Tadi dekat pintu masjid berdiri, bukan main lama bersembang. Maknanya dia boleh berdiri. Ada orang dia boleh berjalan kan? Dia boleh berjalan tapi berdiri dia tak boleh. Ada orang jenis sakit macam dia berjalan dia boleh, tapi berdiri lama tak boleh. Ni dah keluar kereta bawa kursi. Dekat pintu masjid sembang lama dengan kawan. Tak ada kata pegang kat dinding ke bersandar, tak ada. Pegang kursi tadi, sembang dengan kawan, komat aja, terus letak kursi, duduk. Banyak senang. Banyak senang. Jangan mudah-mudah. Sebab tu suruh ngaji. Dia duduk atas kursi. Tapi kalau nak kata, kalau rukuk boleh tak rukuk? Dia kata kalau bangun rukuk boleh. Wajib rukuk macam biasa. Apa tu sujud? Sujud tak boleh. Sujud tak boleh. Sujud tak boleh. Sujud isyarat lah.
Tapi kalau sujud boleh tak? Sujud pun boleh. Wajib sujud macam biasa. Cuma yang dia tak boleh berdiri. Ingat tu, yang tak boleh baru isyarat. Tapi tetap kalau kata ni 7.40. Sarapan apa hari ni? Hari tu nasi goreng tak silap kan? Pulut? Pulut kuning ke apa? Belum khatam lagi? Lagi hebat semua ni. Tak khatam dah ada pulut. Ni kalau khatam kambing ni confirm. Sikit lagi InsyaAllah Allah dah sebulan sekali kita datang sini. Ni pun muju terjaga tuan-tuan. Kalau tidur tadi habislah. Sebab tu kena rupa suai semayang berdiri, kena berdiri betul. Jangan berdiri kita memberatkan kaki, contohnya makruh. Dalam berdiri contohnya kita beratkan berdiri atas kaki kanan. Dia berdiri tapi dia beratkan atas kaki kanan. Padahal dia boleh berdiri kedua-dua kaki dia. Makruh. Ada yang bergoyang-goyang berdiri. Siapa suruh duduk bawah kipas? Duduk je jauh sikit. Goyang. Tu. Dan takbir. Takbiratul ihram. Betul-betul takbiratul ihram ni. Wajib takbiratul ihram ni, rukun tuan-tuan. Kena dengar suara. Suara mesti dengar. Walaupun tangan tak angkat. Tangan ni tadi angkat tangan ni sunat hai'ah. Ni baca ni Allahu Akbar. Mesti dengar suara pada telinga. Mesti. Kecuali dia sakit, dia batuk, memang tak keluar suara, berangin je Allah. Tegan-tegan pun Allah. Tu tak apa. Ini tak dia boleh cakap. Wajib keluarkan suara. Bukan angin. Faham baik-baik. Banyak yang takbir berangin ni tuan-tuan. Tak sah semayang. Tak sah, masalahnya tak sah. Allahu Akbar. Mana pergi makhraj-makhraj huruf tu? Pergi ngaji tajwid. Huruf-huruf tu ada tempat keluar masing-masing. Bila kita baca berangin, semua huruf tu berlonggok kat tekak gitu sini. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra. Kan ke situ semuanya tu. Kan ke situ semuanya tu. Sebab tu bila ngaji tajwid, ada huruf makhrajnya di lidah, ada di bibir, ada pangkal, ada tengah halkum dan sebagainya. Itulah wajib ngaji tajwid. Ini malu-malu ngaji tajwid. Malu apa? Malu patut tak mengaji. Tak mengaji tu patut malu sebab baca salah. Bukan malu mengaji. Malu kalau tak mengaji. Ni mengaji pula malu. Buat benda betul baik, benda baik pula malu. Tu. Pergi mengaji tak ada tu guru tajwid tu nak hejek kita lah. Dalam hati kita tu saja was-was syaitan tu dia kata jangan pergi. Kau kalau pergi memang kau kena ketawakan sekarang. Kita ditipu je. Dah tak mengaji. Dah tak mengaji, bacalah bacaan yang salah dalam semayang. Allah tak terima semayang kita. Wajib mengaji. Dia kata tak ada harapan ustaz, kalau macam saya ni nak betul lidah saya dah kerah dah ni. Tak apa, pergi mengaji. Barang siapa bersungguh ngaji tajwid, nak betulkan bacaan-bacaan solatnya, tiba-tiba tak boleh nak repair dah. Tok guru macam-macam bagi air tawar macam-macam dah. Tak boleh nak baiki dah bacaan. Ulama kata sembahyangnya sah walaupun bacaannya salah. Itu kelebihan orang ngaji. Sah sembahyangnya walaupun bacaannya salah. Cuma dia tak boleh diambil jadi imam lah. Untuk diri dia tu sembahyangnya tiap 5 waktu sah. Cuma dia tak boleh jadi imam aja.
Kenapa pula kata ulama sah? Kerana dia termasuk dalam golongan orang yang bersungguh-sungguh nak memperbetulkan bacaan dia. Ada pun orang yang bacaannya salah di dalam sembahyang kerana tidak bersungguh menuntut ilmu, solatnya tidak sah. Untuk dirinya pun tak sah. Walaupun 5 waktu dia solat sehari semalam, sembahyangnya tak sah. Nampak tu, jaga baik-baik. Kena risau tu, kena mengaji. Ada je tuk guru ngajar Quran tu, orang perempuan ustazah ada ngajar, pergi ngaji. Tu takbir. Kemudian membaca Fatihah dan rukuk dan i'tidal, nanti sampai bab-bab dia lah insya-Allah. Dan 2 sujud dan duduk antara keduanya sujud, dan duduk tasyahud, dan duduk tahiyat dan salam. Inilah daripada segala rukun yang zahir dan sunatnya sembahyang dan syaratnya sembahyang. Adapun hakikat batin, maka seumpama khusyuk. Ini rupa batin sembahyang, khusyuk. Apa maksud khusyuk? Hadir hati kepada Allah. Hati selalu mengingat Allah, hati sentiasa memikirkan tentang kebesaran, kekuasaan, kehebatan, kesempurnaan Allah. Contohnya, kemudian hati sentiasa menghayati erti ataupun maksud bacaan-bacaan Quran ataupun tasbih-tasbih yang kita baca dalam solat tu, hatinya menghayati maksud ataupun erti makna-makna bacaan tadi. Ataupun hati kita memikirkan tentang kelakuan sembahyang, lepas ni rukuk, lepas ni nak i'tidal, lepas ni nak sujud. Tu masuk dalam kata urusan sembahyang. Yang dikatakan tidak khusyuk, hati kita berpaling daripada Allah, hati kita berpaling daripada urusan sembahyang. Tengah-tengah sembahyang mikir tentang nak pergi haji, tengah-tengah sembahyang mikir tentang nak pergi umrah, padahal ibadat tu tidak khusyuk sembahyang namanya. Walaupun memikirkan tentang ibadat juga. Dan sempurna ikhlas. Nak tahu ikhlas tu apa? Apa hukum ikhlas? Ikhlas ni amalan lidah ke hati? Hati. Kadang-kadang kita kata aku ikhlas. Sebenarnya belum tentu lagi. Sebab ikhlas yang sebenar-benarnya hatinya melakukan ibadat, kebaikan-kebajikan, tidak ada tujuan lain selain daripada nak mendapatkan redha Allah. Itu ikhlas. Lawan bagi ikhlas apa? Lawan dia. Ikhlas ni ada lawan dia. Kalau dalam hati kita buat ibadat tak ada ikhlas, tapi yang ada lawannya ikhlas, ibadat kita sah tapi tidak layak diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Contohnya, kita semayang cukup syarat rukun, tiba-tiba hatinya tak ikhlas, hatinya ada tujuan dunia, supaya orang hormat dia sebagai orang semayang, supaya orang kata dia orang semayang, supaya orang tahu dia orang rajin semayang. Itu niat ni, ataupun nak puji-pujian orang. Maka sah semayangnya, tapi ganjaran pahalanya tidak diperolehi kerana solatnya tadi dipersembahkan kepada selain Allah. Jadi belajar bab ikhlas. Nak tahu bab ikhlas ni belajar apa? Tasawuf pula. Ilmu tasawuf. Ngaji tasawuf. Macam mana nak menghasilkan ikhlas. Ni kita tak ngaji tasawuf, macam mana nak hasilkan ikhlas? Kita tak nak ngaji tasawuf, macam mana nak dapat ikhlas? Ikhlas ni amalan hati. Setiap amalan mesti ada ilmu. Ilmu apa? Ilmu tasawuf. Kalau pasal ikhlas ni lah, kita tak nak belajar tasawuf, macam mana nak dapat ikhlas? Apa jadi semayang kita tu dan ibadat-ibadat kita yang lain tu kalau tak ada ikhlas dalam hati? Ngaji tasawuf pula. Tasawuf pun salah satu cabang daripada ilmu yang fardu ain. Dan tazallulan, yakni dalam hatinya tadi merendahkan diri. Waktu solat tu, meskipun dia raja, dia bilioner, dia ahli perniagaan, dia gangster, dia pendekar, dalam solat dia kena menghinakan dirinya sehina-hinanya dengan ngaku aku banyak dosa, aku banyak salah, ngaku solat aku ni tak khusyuk ya Allah. Macam-macam lah. Aku ni banyak jinayah ya Allah, aku banyak tak bersyukur, ampunkan aku lemah, aku dhaif. Kau Tuhan yang maha berkuasa, kau Tuhan yang maha sempurna. Tu menghinakan diri walaupun dia raja. Dan tafahum, makna memahami, bagi ma'ani qiraah, makna bacaan. Apa yang kita baca tu sebaik-baiknya
ambil tahulah apa erti bacaan kita tu. Dan tasbih, kita baca tasbih tu apa maksud subhanallah, apa maksud subhanallah, dan lainnya daripada segala wazifah sembahyang yang batinah. Makna kelakuan sembahyang yang batin, yang bangsa hati tu, merendah diri. Ulama kata di antara apa? Di antaranya benda-benda yang nak kena ada dalam solat, yang pertama akidah mesti betul. Akidah mesti nak tahu akidah betul tak betul, ngaji apa? Tauhid. Ramai orang tak nak ngaji tauhid. Ramai orang tak ngaji tauhid. Macam mana akidah tu? Macam mana akidah tu? Padahal akidah ni dasar ataupun asas yang nombor satu kena ada dalam hati, dalam ibadat. Sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, ikutlah semua tu. Yang pertama sekali, akidah dia mesti betul. Akidah ni masuk dalam kategori amalan hati. Sebab tu ngaji akidah. Ngaji akidah. Lepas ni sekarang ada kelas akidah. Sifat 20, 9.5 kan dekat Masjid Putih, Masjid Tanah. Rajin datang lah. Kalau rajin, kalau tak rajin, kata lagu mana? Kalau rajin datang. Lepas tu kan pergilah laut. Dekat janganlah. Ajak orang rumah, jom kita pergi pantai dulu. Jom kita pergi pantai. Dia pun semangat. Pergi pantai, singgah masjid. Dia kata pergi pantai, ngaji dulu. Ngaji lah dulu. Kan kita pergilah pantai. Begitu. 9.5 kan Masjid Putih tu. Kemudian tu makna batinah, akidah mesti betul. Kemudian hati kita mesti rasa seronok Allah Ta'ala bagi taufik kita mendirikan solat. Kita kena rasa bersyukur, ya Allah, kau bagi taufik aku boleh solat ni. Kalau kau tak bagi taufik, aku tak dapat nak menunaikan solat sekarang ni, ya Allah. Tu kena ada perasaan macam tu dalam hati. Itu kelakuan hati. Kemudian yakin segala gerak-geri kita, bacaan kita, ingatan kita dan sebagainya itu adalah bantuan Allah, supaya kita tak merasa sombong dengan semayang kita. Kalau kita tak ingat macam tu, nanti kita memandang diri kita yang hebat mendirikan solat. Sebab tu kena ingat, ini nikmat anugerah Allah. Aku boleh baca, Allah tolong. Aku boleh fikir ayat apa nak baca, rukunnya banyak mana, lepas ni nak buat apa, semuanya ini bantuan Allah semata-mata. Begitu. Tu benda-benda batin yang ada dalam hati, mesti kena ada dalam hati. Kemudian apa? Sabar. Supaya kita boleh mendirikan solat dengan teratur. Kena ada sabar. Dan ada lagi lah, kemudian maka tadi ikhlas. Tu ikhlas hati juga. Maka zahir sembahyang bahagian badan dan anggotanya, dan batin sembahyang bahagian hati, dan sir, mana rahsia yang tahu hanya Allah saja yang tahu. Dia pun kelakuan zahir ni tahu juga, Allah tahu, dan manusia pun tahu. Manusia kata, bagus dia semayang, lama dia berdiri, sedap bacanya, pakaian bukan main lawa, wangi, subhanallah. Tapi jaga-jaga sir kita tu, hati kita tu dipandang oleh Allah. Allah tahu dalam hati kita ada benda busuk, kita bawa semayang. Pakai tadi Zohir dah wangi dah, minyak wangi kita pakai macam-macam, wangi dah, bagus dah Zohirnya, kemas dah, wangi dah, bersih dah, suci dah Zohir. Rupa-rupa batinnya bertahi. Batinnya bertahi, kotor, lebih kotor daripada longkang lagi, lebih kotor daripada kumbahan najis lagi, kita bawa dalam semayang. Apa dia tu? Bawa hasad dengki dalam semayang, bawa dendam dalam sembahyang, bawa sangka buruk dalam sembahyang, ujub, takabur, tu benda-benda jijik kotor lah tu. Mana Allah tahu, walaupun zahir orang kata bagus dia, bagus dia, kita tengok dia sembahyang bagus dia, pada Allah tak kira dia.
Allah tak terima dia. Sebab apa? Allah tahu sirnya tu hatinya penuh dengan dosa. Sebab tu kena bersih tuan-tuan. Bukan zahir je, batin ni pun kena bersih. Sebab apa? Batin kita ini pun diperhati oleh Allah. Allah tahu orang ni sujud sujud tapi hatinya takabur. Dalam semayang ada angan-angan nak buat maksiat lagi. Itu kata ulama, dosanya bukan main besar lagi. Tengah-tengah semayang, dalam hati kita berkhayal nak buat benda maksiat, besar sangat dosanya. Na'udzubillah min zalik. Tengah semayang, dalam hati berangan nak buat maksiat sekarang. Lepas semayang ni kan ada benda maksiat kita nak buat. Na'udzubillah. Besar dosanya. Dan batin semayang hati sir. Dan demikian itu tempat tilik Allah Subhanahu Wa Taala daripada hamba-Nya, iaitu hati dan sir. Jadi ala kulli halin, mengajilah, belajarlah, istiqamah mengaji, bersungguh-sungguh mengaji. Nanti lama-kelamaan akan dapat kita usaha perbaikilah ni zahir kita dan batin kita. Dia tak boleh nak baiki sekelip mata. Sebab tu tugasan kita, tanggungjawab kita menuntut ilmu fardu ain betul-betul, sungguh-sungguh, istiqamah. Jaga niatnya ikhlas. Yang selebihnya serahlah kepada Allah. Allah tahu hamba-Nya sedang berusaha nak baiki. Jangan kalut-kalut. Dah ada kelas fiqh, tauhid, tasawuf, tak apalah tu, ngaji istiqamah. Mudah-mudahan cukuplah sekadar itu. Kan pulut pun koreh kan, tunggu dah lama. InsyaAllah mudah-mudahan dengan berkah majlis ilmu kita pada pagi ini, walaupun tak sempurna, harap-harap Allah Ta'ala terima dengan kasih sayang Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang mengikuti, tidak lupa anak isteri kita, ibu bapa kita, semuanya diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dimurahkan rezeki rohani dan jasmani, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, dikabulkan segala doa dan hajat yang tersurat, yang tersirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh, yang solehah, yang jaga sembahyang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala membuka pintu-pintu jalan-jalan kelepasan daripada pelbagai jenis masalah yang ada di dalam diri kita, yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit. Mudah-mudahan diberi kesihatan, kesembuhan oleh Allah, serta diberi hati yang sabar, hati yang senantiasa bersangka baik dengan Allah, redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita doa juga kepada Allah, mudah-mudahan memberi kemenangan kepada saudara kita di Palestin, para mujahidin, mujahidah di Palestin. Mudah-mudahan diberi kejayaan, kemenangan, pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitulah juga untuk sekalian umat Islam di atas dunia ni yang sedang ditindas oleh orang-orang kafir harbi. Mudah-mudahan diberi bantuan dan pertolongan serta kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala panjangkan umur kita dengan umur yang berkah, kerana banyak lagi ilmu yang kita nak belajar, banyak lagi ilmu yang kita belum beramal, banyak lagi kesilapan dan kesalahan dalam ibadah kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sempat kita nak perbaiki. Mudah-mudahan kita semua direzekikan oleh Allah husnul khatimah, insya-Allah. Amin ya rab, amin ya rabbal alamin. Sehingga bertemu lagi insya-Allah bulan depan lah di sini, sebulan sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli qutri untha wa dzakar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. InsyaAllah kepada kawan-kawan yang ikut kelas secara online, nanti pukul 9.30 kita ada kelas Risalah Al-Misbahul Munir Kitab Tauhid, insyaAllah. Wallahu a'lam. Jom pergi.